tanya, apa beza lakonan teater dengan lakonan skrin? Guys, ini bukan workshop online practical. So this is not practical at all. This is online and thinking process. So you must understand the idea macam mana benda tu boleh berubah. Simple saja. Lakonan teater. Kita tengok pada convention benda basic yang dia ada. Ruang. Ruang ni kat panggung. Kat mana tempat dia dan juga saiz tontonan. Kecil studio tu black box mungkin 50 orang aja ataupun 150 orang ataupun Istana Budaya 1500 orang. Okey? Dan juga pentas, kawasan permainan lakonan itu. Kecil ke besar. Okey? Okey? Dan juga kinesphere, ruang peribadi, capaian fizikal. Peribadi ni maknanya hujung ke hujung lah kita dengan capaian. So that is kita punya ruang peribadi. Okey? And then kedua, konsep dan struktur pentas tu sama ada di proscenium ataupun di truss ataupun di arena bulatan 360 ataupun konsep struktur pentas tu dia dalam black box ke ataupun modular. Modular ni macam bilik ini satu set, bilik ini satu set, bilik ini satu set. Dia tidak duduk di dalam conventional theatre at one spot. Dia boleh berlaku di rumah flat, di penjara ataupun di shopping complex bila set berubah-ubah, lokasi berubah-ubah. Sifat dia modular lah, one unit to one unit, you know. And then juga mungkin environmental, dalam hutan, on the real sawah padi, di tepi bukit, all this environmental theatre yang biasa dibuat. So lakonan teater, kebiasaan ni memang duduk dalam ruang-ruang yang macam tu. Dan dalam lakonan teater, kita memerlukan daya untuk project. Project ni bukan saja voice, the energy, the vibe, the emotion. Bersesuaian dengan ruang dan konsep yang kita tengok kat atas tadi ni. Ruang ni. Dia mesti match to the scale of it. Match to the scale of it. Dia kena bermain dengan ruang tu. Play with the surroundings. That is so alive. Okay? Itu adalah effort yang tak boleh dinafikan. Pelakon-pelakon yang tak pernah berlakon teater, dia tak boleh nafikan ni. The skill yang been developed daripada seorang pelakon teater, pelakon yang biasa melakukan live performance. Okay? Dan juga lakonan teater, kita buat live, real time, continuously, endurance. 2 jam continuously. Right? And then, hubungan pelakon dengan penonton. Aktif, pasif. Contohnya, we serve you. Aktor cakap, okay, kita yang akan serve kau. Kita yang akan datang pergi kau. You sit there, you tak ke mana-mana pun because you duduk je, very passive. But kita yang project kita punya language, our acting, gerakan kita diperbesar-besarkan. You know, we tend to do more because we are stuck in our space. You know, kita cuma everybody semua ada wide shot. Tak ada close up pun pada setiap seorang pun. It's like everything in a wide shot. You know? So benda-benda yang minimal, benda-benda yang detailing need to be enhanced. Multiply by 3, by 4, by 5. As long as that gestures and postures can be seen by bukan saja the first 10 row, but the last 30 row on the 3rd floor on Istana Budaya. You understand that? So that is the scale, the magnitude of that. You know? So actors, pelakon teater in live performance, kita aktif. We tend to do more. We need to perform. Break a leg, you know. Break the boundaries, you know, the wave, the frequency, the energy yang we need to send to the last person in the hall. Contohnya, okay? Dan juga teknik komunikasi lakonan merentas pelbagai style. Dia ada, of course, this apply to the melodrama, the tragedy, historical atau all this apply. Benda yang sama juga berlaku pada screen acting, you know. Dan of course, macam saya cakap, again to our first topic, asas drama dan juga elemen persembahan dalam lakonan terpakai, meaning digunakan, applied here. Everything need to be applied here. And anda kena faham, this is the claim yang mungkin anda dengar, mungkin tak ada dengar. Theater, live performance is a medium for an actor. If you really want to experience the process and the existence, the life of an actor on stage as characters, you need to put yourself in the theater medium because that's your life. Directors is dead, authors is dead. On that performance, you're holding everything. Everything is on you as an actor.
Compare tu lakonan skrin. Tengok ruang kepada lakonan skrin. Kita bercakap tentang skrin. Aspect ratio biasa 4:3. Macam tengok skrin ni 16:9 ataupun sekarang ni dah enhance lah. So that is the whole space. Ada penggunaan lensa, framing dan shot size. Camera movements. Yang ni betul-betul opposite daripada teater. Because technicalities, camera do the job. The detailing everything for us, for the screen actor. And then tengok pula dari segi proses the making. Tulis script, pergi kepada screenplay, shortlist, and then shoot, final cut editing. Ini semua bukan live, bukan one go. The whole of process yang do, redo, selections of shots and everything redo. So the process is betul-betul menuntut technicalities dan another discipline, professionals to work with us hand in hand, because the final result is not on us. The final result will be on the directors and editors in the screen. No more. Kita dah tak exist dah. Right? Okay. Tengok from the whole process. Development of idea and script and concept to the pre-production, prepare all the production, casting, reading, whatever, rehearsals and all, production, shooting, and dia ada lagi post-production. Directors punya SOP, dia punya apa, life of cycle dalam kerja seorang director ni. Directing rehearsal and pre-production, directing shooting during the production or shooting period, and redirecting during the post-production. Always ada ruang itu untuk fix that. Okay? Sebagai pelakon pula, dalam lakonan, shorties, pendek-pendek je, per scene, stop and go, many takes, many shots. You can make mistakes, no problem. We'll find the best. That is not allowed. It's not going to happen in theatre live performance. Cannot. It's the cannot, guys. But screen can. So you main speed, you main short term, you main capsule. But not theatre, theatre endurance. Laser sharp, 2 hours, determination, focus, in, out. Balik pengsan. Ada macam tu. You know? Lakonan TV. Tunggu, nak mengantuk, makan, tidur. Masuk karakter, masuk, tiga dialog. Okay, parak. So that. So, lain disiplin ni kan. And then lakonan dalam screen, normally dia minimal. Hampir saja effortless projection. Hampir saja tak perlu nak project. Berlawanan dengan teater tadi. Because the camera do the job, do the detailing. The camera come to us. It's like audience come to us. You know? And hubungan pelakon dengan kamera ataupun director, passive active. Pelakon kita passive, yang aktif, the camera unit, the director's unit, all the semua unit. Kita, it's like macam kalau dalam bahasa kasarnya, pelakon hanya satu items ataupun component in the films ataupun TV production. You understand or not? Silap-silap kita macam mannequin. Ibaratnya macam tu lah. Like extras and all, you know. Dalam bahasa mudahnya. Okay? So, you be you, we capture you. Kata director ni. Kau just be you. No need to do more. Just be yourself. Be true to the characters. Relax. We're going to capture you. We do the thing. You just pose. Sebab tu hujungnya, ramai poser dalam pelakon-pelakon teater and film ni. Poser. Posing everything kan. Tak ada apa pun dalam. Kan? Okay? And then hubungan director dengan editor pula aktif. Dua-dua ni aktif. Sebab on set director is very active. During post production editors akan very aktif juga untuk stitch and combinekan this both two menjadi sebuah ni, okay, sebuah final product, okay. Dan hubungan pelakon dengan penonton pun pasif. Relax and sit back, enjoy the show. Pelakon pun dah enjoy, duit payment pun dah habis dah lama. Setahun yang lepas dah. Drama ataupun filem baru keluar, kan? Audience pun tengok goyang kaki, dia pun tengok goyang kaki. So that is not live performance. That is not performing arts. Understand or not? So that is the thing. And to summarize all this, bila pergi kepada screen, TV ataupun filem, itu bukan medium seorang aktor, tapi medium seorang director secara generalnya. Tapi when it comes to acting, characterization, cerita-cerita yang realistik, drama yang mengangkat kemanusiaan dan isu yang ni, yang bukan animation, yang bukan sci-fi, actors is still playing a role important.
percakapan tunggal seorang pelakon, mono, single, lebih daripada seorang, kita dialog. 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang. Monolog terbagi kepada 2 bahagian. Macam saya cakap tadi, satu non-official, satu official. Dalam non-official, dia memang macam saya katakan tadi, secara general. Siapa saja yang bercakap, mak awak membebel seorang-seorang pun, awak boleh bilang, mak, tak payahlah monolog saya panjang-panjang, mak. Girlfriend membebel apa-apa pun cakap, okey, hentikan monolog tu. I faham dah. Okey? Itu semua yang non-official. Bila pergi kepada official, dan kat sinilah wujudnya, beza macam kita bezakan persembahan dengan seni persembahan. You know, idea-idea yang saya lontarkan itu sepatutnya boleh guide anda tentang tak perlu absolute. This is your first time mungkin kau bercakap dan discuss tentang benda-benda ni. Tapi I bagi you the clear line on how you can segregatekan benda tu. Dan dalam monolog rasmi dia pecah kepada 2. Monolog luaran, eksternal dan juga dalaman. Okay, kita go through sedikit-sedikit tentang ni. Contoh monolog tidak rasmi, unofficial. Again, cikgu, ucapan, khutbah, hujah atau rumah majlis, pemberita yang typical normal kita tengok, that is, we can consider monolog, but is an official monolog. It is a presentation but not a performing arts. Clear? Okay. Contoh monolog rasmi pula, macam kita tengok tadi, lakonan monolog sama ada pentas, skrin ataupun secara umum. Yang video-video I sharekan kat you all tadi tu, that is terus dari kita pergi kepada monolog official, especially macam Shakespeare, Lady Macbeth yang kita tunjukkan tu, dan juga the best monolog of all the movies. That is basically the official monolog. And storytelling, pertandingan bercerita, budak-budak sekolah pun sebenarnya adalah dalam monolog rasmi. Cuma bezanya yang kita nak angkat, kalau boleh dengan Jabatan Pendidikan, Pelajaran dan everything, kita kena angkat monolog. Selain daripada bercerita, naratif, storytelling, monolog sepatut become satu komponen baru yang membolehkan pelajar-pelajar, budak sekolah, pelajar bahasa Malaysia, sekolah rendah, sekolah tadika understand monolog. Because it's an art of bukan jalan cerita, bercerita, tetapi to express your thoughts, feelings and ideas. So that is the intention on how we have to bring this monolog ini kepada mainstream seperti apa yang saya katakan tadi. So stand up comedy is a monolog secara official. Pengacara majlis dengan pendekatan khas kreatif macam Ricky Gervais tadi yang kita tengok. So I put that dalam para monolog rasmi. Monolog rasmi. Contoh-contoh penulisan monolog rasmi. Okay. External monolog. Monolog luaran. Lakonan solo hanya seorang pelakon ataupun monodrama. Seorang pelakon saja. Ataupun ucapan solo, ramai pelakon dia ada dalam pentas, tapi tak ada seorang pun yang bercakap, hanya si solo pelakon ni yang bercakap. So that is the monolog and it is an official monolog. Okay, bila seorang pelakon solo monolog bercerita tentang kejadian yang dia telah lalui, kisah lampau, flashback, cerita-cerita dulu, macam pertandingan bercerita, itu monolog pasif. Dia tidak aktif. Dia official tapi dia pasif. Kenapa dia pasif? Kenapa dia tidak aktif? Contoh-contoh monolog dalaman. Itu kita dah tengok tadi, Hamlet. Contohnya, Is Soliloquy. Ucapan seorang pelakon tentang perasaan dan fikiran dia secara bersendirian. Dia seorang-seorang, dia tak ada orang lain. Ucapan seorang pelakon tentang apa yang sedang dilihat, mestikan penonton tak dapat melihatnya. Anda perasan tadi ada monolog-monolog yang dibuat, imaginary characters, watak bayangan, tak ada atas pentas, tapi dia berolok-olok konon dia sedang bercakap dengan seseorang. Dan ini dikenali sebagai monolog aktif, the active monolog. Dan monolog yang sedang menceritakan tentang sebarang peristiwa atau kejadian yang berlaku ketika ini, ketika peristiwa itu berlangsung, actors itu bercakap, that is also a monolog aktif. So that is basically perbezaan yang besar di antara mereka-mereka ni. Okey. Monolog dalaman yang lain, ini perkataan ni apostrofi. Dia macam Adeline's apostrofi, macam itu tapi dalam makna yang berbeza. Dalam bahasa Melayu, kamus dewan tak ada. Bawah tu aside pun tak ada kamus dewan. Kita tak belajar ni. Kita tak define pun benda ni. Okey? So apostrofi, ucapan dan kata-kata seseorang kepada sesuatu yang bukan manusia, benda mati. Ataupun pujaan kepada
sesuatu atau seseorang tidak dapat dilihat dengan mata kepala atau tiada di ruang itu. Berdoa is salah satu konsep apostrofi. Ya Allah, ya Tuanku, tolonglah aku, ya Allah. Allah tu memang ada wujud tapi tidak dengan mata kasar. Hampir saja tiada keberadaan dia. Tapi siapa juga macam twinkle twinkle little star, oh I wonder what you are. Bercakap pada bintang, bercakap pada oh laut, oh kematian, engkau terlalu hina, janganlah aku mengambil. Oh kekasih yang melupakan aku, oh Lina, oh Aini, oh Mat, yang tidak ada. Itu basically that is apostrophe, termasuk dalam kategori monolog dalaman. So all this teknik-teknik yang slowly kita boleh guna pakai bila anda akan membangunkan satu persembahan monolog. Masalah yang saya lihat bila orang buat monolog ataupun monodrama, dia orang tidak menjurus kepada kepelbagaian ini. Jadi semuanya agak monotonous. Dia tak ada variations. So dia menjadikan dia agak mundane dan benda ni tidak berganjak daripada 80-an, 90-an sampai yang sekarang. Bila saya membaca naskah-naskah penulisan monolog yang pernah ditulis oleh level-level senior writers pun, kita nampak dia monotonous. Dia tidak ada kepelbagaian teknik, approach, devices yang berbeza-beza. So, itu perlu diperbaiki lah. Okay, satu lagi yang last, aside. Ini adalah bicara sisi. Dia bergantung sama ada dia boleh jadi dalaman ataupun luaran. Okay. Dia merupakan ucapan pendek seorang pelakon kepada penonton yang tidak didengari oleh pelakon lain yang sedang berada di atas pentas atau dalam skrin. Pelakon seperti keluar daripada ruang lakonan dan komunikasi terus kepada penonton. Ketika aside berlaku, masa lakonan seakan stop, beri laluan kepada elemen aside ini ataupun bicara sisi ini dijatuhkan kepada penonton. Contoh, saya bercakap dengan Ali. Ali, kau rasa kau berjaya ke tak jadi manusia? Berjaya? Perasan tu. Berjaya apa? Malas. Iya ke? So that is aside. You keluar pada kelompok tu. So that is antara device-device benda yang basic. Before saya mendapat watak Sultan Mahmud tu, which is the highest, the most challenging role in my career. Before that, few years back, masa I involved banyak dalam teater and buat perform banyak masterpiece. Contohnya Shakespeare punya piece, Hamlet, Macbeth, contoh-contoh yang saya cakap dengan tu, and then Greek theatre. Saya sering membawa watak peranan raja, paduka, this authority. Greek tragedy kita tahu is the highest level of human being facing the fate di mana tragedy berlaku between human dengan God. So that is the Greek tragedy lah. So tragedy basically tu. So saya banyak membuat watak-watak macam tu. And satu watak lagi, another Greek tragedy yang saya buat adalah satu Euripides punya play. Watak itu dialih bahasa. Yui Haji Syahri adapt into bahasa Malaysia, letakkan di bawah title Bakai. Saya perform di Dewan Bahasa dan Pustaka. Watak itu bukan sahaja raja, dia beyond, dia demigod. God, suku, 3 suku, separuh, demigod, dia. So, beyond human punya characters and imagination. So, dari segi status human and the level up above, I've been experienced that process. And I melalui theatre process. Kita tahu theatre process is a lot of hypothesis, digging, researching and finding, internalizing. So bila I dapat watak Puteri Gunung Ledang itu, I think like macam, wow, it's okay. I can chew this using my small pocket jeans kat depan ni je ataupun pocket belakang. So like that is basically confident. The moral of the story is you never know, and definitely if you prepare, you develop, at one time chance will come to you. And it's up to you, either you can grasp that and you can nail it and give an impact supaya dia boleh bagi satu turning point in your life, in your career, where people admit and welcome you as a serious actor, credible actor yang boleh dicontohi ataupun diidolakan.